Kasim Selamat ni. Ini bukan SGB. Sekarang jadi SGB. Dia kalau 3 orang tu orang pecah. Dia SGB seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil mustafa imamil muttaqin sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur ini kita panjatkan hanya kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehinggalah pada pagi yang mulia ini kita dapat datang ke rumah Allah, kita dapat bersama-sama berjemaah di dalam solat fardu subuh, dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang mulia ini muzakarah kita berkaitan dengan fitnah dan mengadu domba. Secara umumnya fitnah boleh berlaku dengan 3 cara. Yang pertama, fitnah boleh berlaku melalui ucapan ataupun penulisan yang bertujuan untuk mengaibkan seseorang atau untuk menjatuhkan seseorang ataupun untuk memalukan seseorang. Walhal apa yang diucap, apa yang ditulis itu kesemuanya tidak benar. Ini dinamakan fitnah ataupun mengadu domba. Dan fitnah jenis ini banyak disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kerana fitnah jenis inilah yang banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Yang ini kita akan bahas nanti. Manakala jenis fitnah yang kedua, iaitu dalam bentuk tersalah sangka
ataupun kita boleh juga kata tersalah faham. Kita ambil contoh, sebagai orang Islam, bila sebut saja tentang soal kebersihan, sepatutnya kita kena lebih ke depan daripada orang bukan Islam. Kerana Islam mengajar kita tentang soal kebersihan. Tapi hari ini, bila melihat saja kepada orang Islam kotor, ataupun bila sebut saja kotor dikaitkan dengan orang Islam, ini boleh mendatangkan fitnah. Selalu kita katakan, ini boleh mendatangkan fitnah. Bila sebut saja keganasan dikaitkan dengan Islam, ini boleh mendatangkan fitnah. Bila sebut saja miskin, orang Islam, ini boleh mendatangkan fitnah. Tetapi fitnah jenis ini tak banyak dibahas dalam hadis dan tak banyak dibahas dalam Al-Quran, berbanding dengan fitnah yang pertama tadi. Dan yang ketiga, fitnah juga boleh berlaku dalam bentuk orang bersangka baik, walhal dia tak perlu pun nak bersangka baik, tapi dia bersangka baik. Kita ambil contoh, seorang lelaki dia keluar dengan seorang perempuan yang bukan mahram dia, tak ada apa-apa hubungan pun. Haji Hamid saya ingatkan dia tidur sebab dia pakai spek. Tak, saya test tengok Haji Hamid dia ada angguk. Okey, dia keluar dengan seorang lelaki, dia keluar dengan seorang perempuan, keluar pergi makan lah kot, naik kereta berdua. Kena pula muka-muka macam ni lah, muka-muka dah bercucu, dah beranak pinak, muka dah muka pangkat bapak, muka orang dewasa. Masa dia keluar dengan perempuan tu pula, perempuan tu pun isteri orang, contohlah, duduk makan berdua, elok mesra, maka setiap mata yang memandang semua bersangka baik, mereka ni suami isteri. Tuan-tuan, itu juga fitnah tau. Fitnah dalam bentuk orang bersangka baik terhadap sesuatu yang sebenarnya dia tak patut pun untuk bersangka baik. Maka ini juga fitnah. Dan fitnah jenis ini pun tak banyak dibahas dalam hadis, dan tak banyak juga disebut dalam Al-Quran. Berbeza dengan fitnah yang pertama tadi, ya, dalam ucapan, dalam bentuk penulisan, dengan tujuan untuk mengaibkan seseorang, untuk menjatuhkan seseorang, ya, untuk memalukan seseorang. Dalam bahasa orang politik pula, nak bunuh karier seseorang. Fitnah jenis ini yang banyak disebut dalam hadis, yang banyak disebut dalam Al-Quran. Kita ambil contoh hadis yang pertama, hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Nabi kata tidak akan masuk ke syurga qattatun, iaitu seseorang yang melakukan perbuatan fitnah atau mengadu domba. Dia buka aib orang supaya orang semua hina dia. Contoh, dia cerita sesuatu yang tak benar tentang seseorang,
untuk memalukan seseorang itu. Ini kata qattatun. Tuan-tuan percaya tak, sebenarnya kita ni pun bukan baik mana. Yang kita tengok dekat TV, dekat media sosial, dekat surat khabar orang kena tangkap, bukan bermakna kita baik. Agama mengajar kita, bila kita tengok anak orang kena tangkap, suami orang kena tangkap, kawan kita kena tangkap, tambah pula hari ni ustaz-ustaz pun ramai kena tangkap. Agama mengajar kita jangan sebut, jangan cakap padan muka. Padan muka jangan. Tapi agama mengajar kita sebut na'udzubillahi min zalik. Jangan sebut a'udzubillahi min zalik, kita sebut na'udzubillahi min zalik. Sebab kalau kita sebut a'udzubillahi min zalik, kita hanya minta kita saja Allah Ta'ala pelihara daripada kejahatan itu. Tapi kita sebut na'udzubillahi min zalik, ini maksudnya kita minta diri kita dan keluarga kita supaya dijauhkan daripada kejahatan itu. Kalau kita tengok anak orang kena tangkap, kita sebut na'udzubillahi min zalik, dan dalam maksud mudah-mudahan anak aku juga Allah Ta'ala pelihara daripada kejahatan itu. Kita tengok adik-beradik orang kena tangkap, kita sebut na'udzubillahi min zalik, supaya Allah Ta'ala lindungi kita dan keluarga kita daripada kejahatan itu. Bukan sebut padan muka ni. Sebab kita pun bukan baik mana. Bezanya, kejahatan yang orang tu buat, Allah Ta'ala dah buka aib dia, sebab tu dia kena tangkap. Kalau dia kena tangkap keluar TV3 saja, satu Malaysia je tahu. Masalahnya dia kena tangkap keluar media sosial, satu dunia tahu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah buka aib dia, habis semua orang tahu. Kita ni pula buat jahat juga, orang belum tahu. Satu je sebab. Apa sebab dia? Sebab Allah Ta'ala belum nak buka aib kita. Sebab itulah kita sebut na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, jangan buka aib orang. Tambah pula apa yang kita nak sampaikan pada orang tentang seseorang tu belum tentu betul. Ini fitnah. Perbuatan mengumpat sangat dikeji oleh Allah. Satu antara perbuatan yang Allah Ta'ala keji ialah mengumpat. Tapi sekeji-keji perbuatan mengumpat, keji lagi perbuatan fitnah. Kita kata sesuatu yang betul tentang seseorang, dan kalau tuan punya badan dengar dia tak suka, ini namanya mengumpat. Minta maaf, kita cakap sesuatu yang betul kepada seseorang, betul lah, dia tak suka, ini namanya mengumpat. Kita kata si Pulan tu capek contoh, dia tak suka, tapi benda tu betul, maka itu mengumpat. Berbeza dengan kita cakap sesuatu tentang seseorang tapi benda tu tak betul, maka itu namanya fitnah. Sekeji-keji perbuatan mengumpat, keji lagi perbuatan fitnah. Sehingga Allah Ta'ala sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ini lebih berat dosa dia, kesalahan dia daripada membunuh. Kerana itu dalam hadis ini Nabi sebut la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk ke syurga seseorang yang melakukan perbuatan fitnah. Hatta si pemandi jenazah sendiri pun dia tak boleh buka aib jenazah itu.
Tuan-tuan, hadis ini daripada Huzaifah. Huzaifah ni antara sahabat yang diberi amanah untuk menyimpan banyak rahsia-rahsia Nabi. Walaupun dia taklah serapat Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, tapi Huzaifah ini, dia salah seorang daripada sahabat yang banyak menyimpan rahsia Nabi, sehingga sahabat-sahabat lain datang impit dia lah, konon-konon nak korek lah, kot-kot cerita lah satu kedua kan rahsia tu, tapi dia cukup amanah. Dia tak cerita siapa calon syurga, siapa calon ahli neraka. Nabi cerita kat dia. Sampai sahabat kata, aku ke ahli neraka ni? Aku ke? Kami ke? Tapi Huzaifah tak cakap, ya memang kau. Tak. Dia punya amanah. Macam itulah seorang diberi tugas untuk menguruskan jenazah. Dia tak boleh cerita, hatta apatah lagi nak ambil gambar. Ambil gambar pula update dekat Facebook. Jangan. Dengan tujuan konon-konon nak beri pengajaran kepada orang yang hidup. Tak boleh. Ini kan pula orang tu masih hidup. Orang mati punya aib pun kita tak boleh buka. Ini kan pula orang yang masih hidup, lagilah tak boleh. Kena pula cerita yang kita sampaikan tu memang tak betul. Tuan-tuan, baik mengumpat, baik memfitnah ni seronok. Ya, benda bab-bab cakap ni seronok. Sampai esok pagi pun boleh. Kalau kita kata makan tu sedap, tak, mengumpat, memfitnah lagi sedap. Mana ada orang boleh makan sampai esok pagi? Mengumpat, fitnah boleh. Kena pula ada dia punya gu dia. Jangan. Kalau dia bertandang rumah kita tu, hati tu cakap, bila nak balik ni? Pasal apa sedap? Pasal cerita tu tentang orang, bukan tentang kita. Cuba kalau orang umpat, orang fitnah kita, suka tak? Kita suka cakap hal orang, kita suka bercakap hal orang, fitnah orang, mengumpat orang, sebab bukan kena tambatan hidung kita. Sebab tu kita suka. Tapi kalau orang mula cakap pasal kita, kena pula cerita tu tak betul, suka tak? Jadi kalau tak suka, jangan bercakap hal orang. Kita tak suka orang umpat kita, jangan umpat orang. Kita tak suka orang fitnah kita, jangan kita fitnah orang. Senang je. Okey? Hadis yang kedua tentang tajuk kita. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi bertanya kepada sahabat, hal tadruna man syirarukum? Wahai sahabat, kata Nabi, kamu tahu tak siapakah manusia yang sejahat-jahat di kalangan kamu? Nabi sebut lafaz kamu tau. Nabi tak sebut lafaz mereka. Nabi tanya, kamu tahu tak wahai sahabat, siapakah manusia yang jahat di kalangan kamu? Maknanya orang itu hadir bersama dengan kita. Kalau Nabi sebut lafaz mereka, orang ketiga, maknanya orang tu tak ada dengan kita. Contoh, mereka di Mekah, mereka di rumah, mereka di tempat lain. Maknanya mereka tak bersama dengan kita. Tapi Nabi tak sebut lafaz mereka. Nabi tanya, wahai sahabat, hal tadruna man syirarukum? Kamu tahu tak siapakah manusia yang jahat di kalangan kamu ni? Mungkin orang sebelah kita, mungkin kawan tu pernah makan satu talam dengan kita, pernah tidur sebantal dengan kita masa bujang dululah, pernah duduk serumah dengan kita, sembahyang sebelah kita, bertepuk bertampar dengan kita. Faqalu, bila mendengar pertanyaan Nabi itu, sahabat beradab. Apa jawapan sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam.
Hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Walaupun mereka boleh jawab, tapi ini adab. Faqala, lalu Nabi jawab. Nabi tanya dan Nabi jawab. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, syirarukum, manusia yang jahat di kalangan kamu ni. Hati-hati ya. Nabi kata syirarukum, manusia yang jahat di kalangan kamu ni, Dzul Wajhain. Apa makna Dzul Wajhain ni? Orang Melayu kata orang yang suka bermuka-muka ataupun talam dua muka. Ni jahat orang ni, bahaya. Nabi kata alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dzul Wajhain ni, kata Nabi, orang jenis ni bila dia jumpa seseorang, dia jumpa orang ni, dia kata macam ni. Depan kita dia jadi baik, dia puji sakan kita ni, dia angkat kita ni, Masya Allah alimnya entah ni, gitu, segala bagailah. Baik entah ni, salam cium tangan ni, segala bagailah. Tapi wahaulai biwajhin, bila dijumpa orang lain pula lain cerita dia. Depan kita okey, belakang kita dia tikam kita. Nabi kata ini Dzul Wajhain. Dia mengadu domba. Dekat orang ni cerita lain, dekat orang ni dia cerita lain. Tuan-tuan, perangai macam ni dia tak kira siapa. Orang jahil pun buat, orang awam pun buat begitu, orang agama pun buat begitu. Macam tadilah. Sebab apa? Sebab mengatur orang ni, buka aib orang ni sedap. Sebab yang kena tu bukan kita. Ya, Haji Hamid ya. Haji Ishak. Orang Melayu gelar orang Dzul Wajhain ni tadi, talam dua muka, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, api dalam sekam, musang berbulu ayam, udang di sebalik mi jangan Jadi kena hati-hati dengan orang macam ni. Dan hadis yang ketiga tentang hal ini juga, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qabraini jadidaini. Suatu hari, kata Ibnu Abbas, Nabi telah lalu di sebuah tanah perkuburan. Dan ketika Nabi lalu di tanah perkuburan itu, kata sahabat, kata Ibnu Abbas, Nabi telah mendapati ada dua kubur yang masih baru lagi. Maknanya tanah kubur tu masih merah lagi. Mana kubur tu kubur barulah. Faqala, bila Nabi tengok kubur yang masih baru tadi tu, dua lah. Lalu Nabi pun berkata kepada sahabat, innahuma la yu'azzabani. Wahai sahabat, sesungguhnya mayat untuk kedua-dua kubur ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Walhal kedua-dua mayat dalam kubur ini diazab oleh Allah bukanlah disebabkan dosa besar yang mereka buat, bukanlah disebabkan dosa syirik, bukanlah disebabkan dosa mereka menyembah berhala, ataupun bukanlah disebabkan dosa mereka derhaka dengan mak bapak mereka, bukan. Tapi dosa yang mereka buat, kata Nabi,
fa amma ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Salah seorang daripada dua jenazah ini diazab oleh Allah kerana mereka tidak bersih ketika basuh kencing tu. Masa kencing tu mereka tak basuh dengan bersih. Kita orang lelaki terutamanya, orang lelaki ni terutama dah berumur, biasanya akan ada masalah dekat bahagian itu. Tempat-tempat tu memang dia mula kencing tak lawas, kan? Sebab tu penyakit orang lelaki ni kebanyakannya prostat. Kalau orang perempuan ni kebanyakannya breast cancer. Na'udzubillahi min zalik. Orang lelaki ni biasanya prostat lah. Sebab tu antara langkah pencegah, langkah untuk kita cegah juga bermula daripada pemakanan. Ada setengah orang dia tak suka makan tomato, tapi bukan bermakna dalam makanan dia tak perlu ada tomato. Dapat rasa air masam-masam tomato pun jadilah sebenarnya. Saya sendiri pun secara jujur, masa duduk di Mesir dulu, saya suka tomato macam makan jeruk je. Sebab dah tak ada pilihan, itu je ada. Buka puasa dia baginya roti Arab. Kalau time sedap-sedap lah makanan tu. Bila time alah roti Arab, dia punya lawan dia apa? Jeruk. Jeruk ni tomato, orang panggil salatah lah. Tomato dia kecil-kecil potong, dia kembang je tekak ni kan. Tapi dah tak ada apa, itu je ada. Telan juga boleh lah juga. Tapi bila balik Malaysia ni dia tak lalu. Pasal apa? Pasal banyak pilihan. Walaupun mungkin kita tak makan tomato tu, tapi tuan-tuan, dalam makanan kita elok ada tomato. Sebab tomato ni antara makanan yang elok untuk kita cegah kanser. Antaranya prostat lah. Macam tu juga serai. Serai ni tak semesti kita nak potong halus. Letak 2 batang macam tu pun okey dah. Kan, nasi goreng ke, ataupun kita masak apa-apa gulai ke, letak serai. Itu juga salah satu daripada cara untuk cegah kanser, antaranya prostat lah. Ni untuk orang lelaki. Itu bab makanan. Yang kedua, kita juga boleh cegah kanser prostat dengan cara, melalui cara kita kencing. Kita ni kalau ada pilihan, saya tengok tadi dekat toilet, sebab saya datang awal lagi ni. Awal, tuan-tuan jangan terkejut. Awal pula kan. Jadi saya sempat masuk toilet tu. Saya tengok ada pilihan, jamban duduk ada, jamban cangkung pun ada. Kalau kita ada pilihan dan kita sihat, ada orang bila dia duduk nak bangkit tu susah, maka pilihan dia dah tentulah jamban duduk. Tapi orang yang sihat macam saya, macam mak ni semua ni, mungkin kalau duduk tak ada masalah nak bangun, maka pilihlah jamban cangkung. Masa kita kencing, ketika mencangkung tu, kalau boleh kita beratkan belah kiri. Ini sunnah dia. Kita beratkan sikit belah kiri, maknanya sengitkan sikit. Dan masa kita kencing, seboleh-bolehnya jangan bila kita dah tengok air kencing tu tak keluar, kita terus berdiri. Agama mengajar kita kalau boleh kita beristibrak dulu. Apa istibrak ni? Berdehem lah. Kalau boleh biar kuat sikit. Dia kalau berdehem itu dia orang kaya-kaya. Ni lain. Ni berdehem ni gitu. Jangan turun bangun Haji Hamid, Haji Isak. Dia
Ni gelas ni kan besar ruang dia ni. Kalau kita isi penuh lah air dalam gelas ni, kemudian kita tonggeng dia, kita buang air kan, air semua keluar kan. Tuan-tuan, ada tak masih saki-baki dalam ni? Ada, walaupun setitik dua titik mesti ada. Itu tara-tara gelas ni permukaan depan dia luas. Tuan-tuan bayangkan air kencing yang keluar daripada lubang yang kecil. Kita kencing, kita tengok air dah tak keluar, kita terus bangun. Dah, jangan, kita berdehem dulu. Urut sikit dekat bahagian bawah pusat. Baik lelaki baik perempuan, urut sikit. Gitu. Barulah bila kita duduk dekat dalam tandas tu, orang tak tolak pintu. Kita tak selak pun tak apa sebenarnya, sebab orang tahu, oh, ada orang berdehem dalam ni. Bila kita dah berdehem gitu, okey, baru kita basuh. Faham? Jadi bila kita tak buat hal ini, terutamanya orang lelaki yang suka kencing berdiri ni, ini bukan pepatah Melayu bapak kencing berdiri tu. Ini yang memang sungguh-sungguh kencing berdiri ni. Mungkin adalah sebab dia, mungkin sebab dia pakai seluar, dia malas nak buka, ataupun mungkin keadaan tandas tu kotor. Mungkin kita faham ya, tapi jangan selalu ya. Saya kurang setujulah, walaupun tak salah. Ini cerita ni tandas lelaki ya. Boleh tak kalau kita ni, kan kalau kita pergi R&R, tandas tu ada tempat yang berdiri kan, walaupun tak nampak benda tu kan, tapi sebenarnya kita kena ada sifat malu tau. Malu apa? Malu kalau boleh jangan orang tahu apa kita sedang buat. Maknanya agama nak mengajar kita malu sampai tahap tu. Walaupun orang tak nampak kemaluan tu, tapi orang tahu, oh kau tengah kencing, kan malu. Malam tadi Liverpool kalah 3-0 macam tu. Kena 3 lah tu. Contohlah. Siap boleh gelak-gelak lagi. Janganlah. Ya, mujur dia tak bergambar ya, siap selfie. Punya tak malu sampai tahap tu. Ya, walaupun kita masuk toilet, tutup pintu pun orang tahu, tapi sekurang-kurangnya orang tak nampak kita tengah buat apa. Maknanya agama nak mengajar kita malu sampai tahap itu. Tuan-tuan, bila kita kencing tak bersih ni, dia beri kesan pada pakaian kita. Mungkin dia Haji Amir kadang-kadang tak rasa dia keluar, kadang dia meleleh keluar. Bagi orang yang memang ada penyakit kencing tak lawas, dia ada jalan keluar dia. Orang kena penyakit kencing tak lawas ni, dia tak boleh berwuduk di awal waktu. Dia kena berwuduk kalau dia nak semayang berjemaah lah, terutamanya bila dekat-dekat Bilal nak qomat, kita dah tahu dah sebenarnya. Kita dah ada timer kan. Tengok ada lagi seminit Bilal nak qomat, kita pun pergi toilet. Ni kena kencing tak lawas ni. Kita pun kencing, kita bersihkan, kemudian kita lap. Kita boleh balut dengan kapas ataupun dengan kain ke, tak kisahlah. Kalau perempuan sumbat dekat lubang tu, kalau lelaki kita balut dekat depan tu. Kalau boleh ikat sikit, jangan ketat nanti putih. Dia longgar-longgar lah, maksudnya dia ikat lah. Jadi kita pakai pakaian kita, masa kita tengah semayang tu, kita wuduk tengah semayang, kita rasa macam air kencing keluar, yang ni dimaafkan, sebab memang dia ada penyakit kencing tak lawas. Tapi yang ni bukan kencing tak lawas, yang ni kencing tak habis. Walaupun dia tengok air kencing dah tak keluar, tapi dia tak beristibrak. Sebenarnya ada saki-baki tu keluar tau sebenarnya. Jadi agama mengajar kita, fiqh mengajar kita istibrak terlebih dahulu, berdehem. Jadi lepas ni tuan-tuan tengok mesti melawan-lawan lah berdehem ni. Jadi Nabi kata kepada sahabat ni, salah satu daripada kubur ni, jenazah dia diazab
Sebab penghuni kubur tu masa dia kencing dia basuh tak bersih. Itu ya. Yang kedua, kata Nabi, yang satu kubur lagi, dia diazab oleh Allah di dalam kubur, fakana yamshi bin namimah. Orang ni masih hidup, dia terlalu suka memfitnah orang. Fakana yamshi bin namimah. Yamshi ni makna jalan. Maknanya sepanjang dia hidup, kebiasaannya selain pada mengumpat, dia mesti fitnah orang. Fitnah berlaku dalam bentuk ucapan dan penulisan. Terutama hari ni zaman-zaman TikTok, media sosial, terutama ni nak musim-musim pilihan raya negeri ni lagilah. Tuan-tuan, ya, berhati-hati. Jangan. Kita tahu fitnah tu perbuatan yang salah, kita jangan beri sokongan seolah-olah fitnah lagi. Oh jangan. Kita kata apa tu? Kalau di media sosial lah, kita share lagi. Itu tuan-tuan, kita sokong dia. Jangan. Maksudnya sebarang bentuk fitnah, sama ada dalam bentuk penulisan ni, jangan kita share dia. Jangan like pun sebenarnya. Sebab sebagai tanda kita tak suka dengan perbuatan itu. Kita tak fitnah orang tapi kita like, macam tu kan. Kita tak fitnah orang tapi kita share. Tuan-tuan, itu juga dikira fitnah. Kadang-kadang kesian tau Haji Ishak, kawan tu tak mati lagi. Cerita tentang kematian kawan tu dah sampai dah sebar kat taman ni dah. Punya kemaruk nak fitnah orang ni. Jangan. Biasa kan? Jadi Nabi kata, fakana yamshi bin namimah, dia diazab oleh Allah sebab dia suka fitnah orang. Thumma akhaza jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini. Lalu apa yang Nabi buat? Nabi ambil satu dahan pokok, Nabi belah dua. Dahan pokok ni masih hijau lah, basah lagi. Lalu wa gharaza fi qabrin wahid, yang Nabi pacakkan dekat satu kubur yang ni, Nabi pacakkan satu kubur lagi. Faqalu lima sana'ta hadha ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa kau buat macam ni? Faqala, maka Nabi jawab, la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam yaibasaha. Mudah-mudahan dengan aku pacak dahan kayu dekat kubur mereka berdua ni, mudah-mudahan dengan cara itu dapat meringankan azab yang sedang ditanggung oleh mereka. Selagi mana pokok tu, dahan pokok tu masih hijau, masih basah. Jadi apa moral dia? Jangan suka fitnah orang. Faham? Walaupun dia sedap. Okey? Dan yang terakhir sebelum saya tutup, ini sebagai bekalan untuk kita bawa balik ke rumah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Di situ Allah Ta'ala berfirman sebagai peringatan untuk kita. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman je yang kena dengar. Kalau orang tu rasa dia tak ada iman, dia tak payah dengar. Tapi kalau kita rasa kita orang beriman, kena dengar. Apa Allah Ta'ala kata? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu satu cerita, satu khabar berita yang mana sumbernya datang daripada sumber yang fasik, sama ada daripada seseorang manusia ataupun daripada sumber media sosial yang kita tak tahu siapa penulis dia. Si penulis tu pun tak letak gambar yang sebenar, nama yang sebenar. Makna ini fasik. Allah Ta'ala kata, jika kamu dapat satu cerita, satu khabar berita daripada sumber yang fasik, yang tak betul, yang tak sahih pun, apa yang perlu dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman kepada Allah? Fatabayyanu. Selidik terlebih dahulu. Cek dulu, periksa dulu kesahihan cerita itu.
Bukan kita terus telan dia, bukan kita terus sebarkan dia. Dalam surah pun kita cerita apa yang kita baca yang belum tentu sahih. Sementara nak tunggu Bilal qomat, cerita kau tengok. Apa ni? Kalau kita beriman, kecuali kalau cerita tu memang dah sahih. Kena pula kadang-kadang tuan punya badan dah menafikan. Kalau orang ketiga menafikan tu okey lagi. Ni tuan punya badan menafikan, kita pula mengiyakan. Tak, betul kau buat. Tengok, walau tuan punya badan kata tak, aku tak buat. Kita yang dengar cerita daripada orang, sebenarnya kau buat. Apa ni? Tuan-tuan, adakah kita suka kalau kita difitnah oleh orang? Jadi kalau kita tak suka difitnah, kita jangan suka memfitnah. Tuan-tuan, fitnah ni dia tidak mengenal seseorang. Dia tak ada had sempadan. Saya sebut tadi, kadang-kadang orang berjubah macam saya pun lagi sakan fitnah orang. Ada. Kadang-kadang orang berketayak macam saya pun lagi sakan fitnah orang. Jangan. Neraka tak kenal siapa jubah tak jubah, ketayap tak ketayap. Kalau layak masuk neraka, neraka. Macam tu syurga juga. Syurga tak kenal jubah ke tak jubah, ke ketayap tak ketayap. Kalau layak masuk syurga, masuk walaupun tak pakai jubah, walau tak pakai ketayap pun. Kenapa Allah Ta'ala pesan begitu? Allah Ta'ala kata antusibu qauman bijahalah, supaya kita tidak melakukan sesuatu keputusan di luar daripada jangkaan kita, supaya kita tidak tersalah melakukan sesuatu terhadap seseorang yang difitnah. Itu terjemahan saya lah. Saya nak create terjemahan yang tuan-tuan senang untuk faham. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu, ya, supaya kamu tidak melakukan keputusan di atas kejahilan kamu. Walau benda tu tak betul, tapi kita kata betul. Lalu Allah Ta'ala kata fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku suruh kamu selidik juga. Yang kedua, supaya kamu tak menyesal di belakang hari. Bukan saja kamu tersalah menilai, bahkan supaya kamu juga tak menyesal di kemudian hari. Tuan bayangkan tiba-tiba salah, rupanya tak betul. Kan susah kerja kita nak pergi jumpa balik, minta maaf. Itu baguslah, minta maaf. Yang tak minta maaf ni, dia fikir dosa fitnah ni boleh padam macam tu saja. Tak betul. Jadi tuan-tuan, surah Al-Hujurat ayat ke-6 saya baca sebagai penutup untuk muzakarah kita pada pagi ini, dan jadikanlah dia sebagai rujukan dan bekalan kita. Lepas ni kita jumpa je satu cerita, kita cek tengok. Ya? Faham? Baik, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Tutup. Saya minta maaf, saya ada 1 minit